Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tajuk yang kedua sebelum akhir, iaitu Al-Imalah. Minggu ni kita minggu ke-13. Minggu ke-13. Kita ada satu tajuk lagi, iaitu Al-Idgham. Okey, apabila kita tamat Al-Idgham, maka tamatlah sukatan Saraf Al-Hamalawi ini untuk semesta tepat bas, insya-Allah. Okey. Baik, hari ini kita nak belajar sikit apakah dia Al-Imalah. Sebelum tu, baru ni Ustaz dah share dah di dalam klip ada video kan, video seorang Ustazah Mesir yang cerita pasal Al-Imalah. Dan kalau pelajar-pelajar tengok, nampak bahawa Al-Imalah ni sebenarnya dia banyak dibincangkan. Kalau kita tengok di YouTube, video-video Al-Imalah, bila kita rujuk, ia banyak dibincangkan oleh mereka yang terlibat di dalam bidang qiraat. Sebab Al-Imalah ni dia banyak berkait dengan ilmu tajwid. Kenapa begitu? Sebab Al-Imalah ni dan juga Al-Idgham selepas ni, dia adalah berkait dengan sebutan Al-Imalah. So Al-Imalah ni apa sebenarnya? Ginilah kalau kita nak mudah faham lah. Okay, ini poin penting lah untuk mudah kalau kita nak cerita pada orang. Kalau orang kata Al-Imalah ni apa? Okay. Kalau kita tengok dululah dalam bahasa kita, bahasa di Malaysia ni lah, kita panggil apa? Lahjah ataupun dialek. Orang Arab panggil lahjah, kita panggil dialek ataupun logat. Okey. Imalah ni ialah logat ataupun dialek yang dia leweh. Tahu leweh? Okey, orang mudah nak faham ialah bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan tu, yang saya sebut Kelantan. So, bila N kan, bila N, kalau Terengganu kita akan tambah G dah. Kita kuatkan lagi N tu. Bukan setakat ikan, tapi ikan kuat lagi kan, tambah G. Kalau tambah G tu macam kita tambah dengung lebih lah. Lebih betul lah dengung dah, tapi maknanya dia nak menunjukkan kuat. Tapi kalau leweh ni, leweh ni maknanya daripada N, Kelantan, jadi Kelantan, jadi semua ada N ya, dalam bahasa Kelantan dia akan jadi I. Jadi itulah dia Imalah. Dia Imalah. Dan dalam bahasa Arab adalah biasanya bahasa orang di Syria. Kalau kita tengok orang Syria, Palestin yang dia cakap banyak benda-benda hak leweh-leweh. Dan contoh yang paling popular sekali dah di Malaysia kalau nak cerita pasal Imalah ni ialah apa? Yang bila orang baca Wadduha tu kan, orang akan baca Wadduha dan sebagainya tu kan. Tu biasa semua pelajar tahu. So itulah dia Al-Imalah. So terjemahan kita lah untuk mudah faham Imalah ni apa, apabila kita melewehkan sebutan tu. Di dalam video yang Ustazah Mesir tu, dia bagi contoh kan, dan dia ada bagi satu graf kan, dia bagi satu graf, graf tu kan, Al-Imalah ni dia di antara fathah dengan kasrah kan. Okay. Boleh rujuk balik video tu kan. Okay. Baik, itu permulaan bagi kita kata Al-Imalah, untuk kita tahu gambaran dan apa perbandingan dia lah kalau ada dalam bahasa lain. Dan memang ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita, iaitu bahasa orang Kelantan. Okey. Baik, di dalam PowerPoint ini, slide ni, okay, yang saya copy paste daripada kitab Al-Hamalawi, muka surat 236. Wa tusamma, dan dinamakan juga Al-Imalah ni Al-Kasru wal Bathu wal Ibjam. Okay. Dan dia juga dinamakan apa dia? Sebagai Al-Kasru wal Bathu wal Ibjam. Al-Kasru ni apa? Al-Kasru ni kita kalau dari segi baris maknanya kita baris bawahkan dia. Okay. Dari segi baris Al-Kasru maknanya kita baris bawahkan dia. Tapi dari segi makna Al-Kasru ni
Kalau rujuk kamu, kalau contohnya kita kata inkasara, contohnya inkasara maknanya pecah. Inkasara az-zujaju, pecah. Okey. Itu dari segi lughah ya. Okey. Kasartu az-zujaj, saya pecahkan kaca. Tapi sini maknanya dia macam nak apa? Al-kasru tu dia macam kalau al-fathu kan di atas. Dia al-fathu tu betul lah, dia buka dah fathah yaftahu, tapi kalau dari segi baris dia tu baris atas. Maknanya dia sebelah atas. Tapi kalau al-kasru ni bila dia belah ke bawah. Lah ke bawah. Kalau sebutan tu dia lewat. Dia akan sebutan tu ke bawah. Bukannya sebutan tu ke atas. Itu maksud al-kasru lah. Al-fathu ni ialah flat, terdampar. Al-bast, terdampar, flat. Itu fathu. Al-ibja' ni contoh dah. Kalau al-ibja', contohnya kalau kita nyiring, kita letak apa ni, kita nyenggeng, tahu nyenggeng? Bila kita nak tidur tu kan, kita bukan berniarak. Kalau kita meniarak tu memang sembam gitu dah. Kalau kita terlentang tu seluruh belakang kita tu kena apa ni, lantai ataupun katil ke tilam dah. Tapi kalau nyiring ni ataupun nyenggeng ni adalah kita tidur, kita baring, tapi hak kenanya apa dia? Hak kenanya adalah rusuk. Okey. Itu kalau ibja'. Okey. Ala kulli hal, semua benda ni al-kasru, al-bathu, al-ibja' ni dari segi bahasa dia tu, ini nama dia je, yang menunjukkan yang benda tu dia bukannya apa dia punya konsep dia kan. Konsep dia tu dia macam turun kan. Dia macam turun. Dia macam duk bau. Dia bukan naik ke atas tu. Macam gitulah dah. Okey. Ala kulli hal tu dari segi nama dia. Okey. Dari segi bahasa, al-imalah tu adalah kata masdar daripada fi'il amaltu. Amala yumilu imalah. Apa maksud amala yumilu imalah? Amaltu syai'a daripada amala lah kan. Amaltu tu saya dah. Okey, amala yumilu imalah. Atas wazan af'ala yuf'ilu if'al. Okey. Maksud dia adalah adaltu bihi ila ghairil jihah allati huwa fiha. Mana saya ubah, ta'dil lah. Adaltu ni saya ubah, saya ajak dia ke arah yang asalnya dia bukan ke arah tu. Dia ubah kepada bukan arah yang asal lah. Okey. Apa tu daripada segi istilah. Daripada segi bahasa, daripada segi istilah ialah tu antazhaba bil fathi ila jihatil ya. Kita ubah sebutan tu, tejah sebutan tu, kita bawa dia daripada dia baris atas kepada nak pergilah ke huruf ya, tapi bukan ya. Kalau ya dia akan jadi sebutan kasrah lah, baris bawah dan sebagainya, tapi ni tak. Dia di antara fathah dengan ya. Okey, tapi dia ada syarat. In kana ba'daha alif. Dia ada alif selepas apa ni fathah tu. Selepas fathah tu dia ada alif. Contoh al-fata. Al-fata ta tu maftuhah dah. Dan selepas dia ada alif, alif maksurah. Maka bagi tu boleh baca kal-fatih. Lewat okey. Sebutan hak betul. Ustaz ni kadang ialah sebutan ustaz ni sebab ustaz pun kita kata ialah bukan orang dalam bidang qiraat dah. Mungkin sebutan ustaz pun tak berapa tepat sangat. Sebutan yang tepat adalah rujuk kepada video yang ustaz share. Kalau awak tengok dia dalam bahasa Melayu, cara dia sebut tu, kalau awak tengok dia samalah dengan i. Huruf i kita ni kan, dia ada dua, satu i taling, satu i pepek. Awak tahu tak? Pernah belajar tak di sekolah dulu? I taling dengan i pepek. Jadi apa ni, rujuk video tu dan cuba dengar beberapa kali cara disebut tu. Ya, baru kita akan fahamlah cara sebutan yang sebenar untuk al-imalah. Okey. Baik. Dan dia bukan saja melibatkan baris fathah dan selepas dia ada alif maksurah. Dia juga melibatkan baris bawah. Baris bawah tu sendiri. Baris bawah tu sendiri dia boleh
boleh boleh sebutan dia tu tidaklah baris bawah betul. Dia ada juga leweh dia tu. Ada. Jadi contohnya kita kata nikmat. Nikmat sepatutnya kan, nikmat. Nikmat, tapi dia pergi baris bawah kan mi tu yang sepatutnya baris atas, tapi dia tak baca kan mih dah. Kan meh. Meh. Dia leweh dia tu. Tapi dia nak gilah ke kasrah tu. Nak gilah ke baris bawah. Nampak? Asal dia nikmah. Okey, asal dia. Okey. Tapi dia apa? Dia apa ni? Hak baris atas nikmah tu, dia gilah ke baris bawah, tapi bukan baris bawah betul. Kalau baris bawah betul kita akan sebut ni ya. Tapi ni kita sebut ni meh. Meh. Tu dia nak gilah ke baris bawah. Tu dia leweh tu. Patut imalah. Ataupun asal dia sahar, tapi dia pergi sebutlah ke baris bawah, tapi bukan baris bawah betul. Kalau baris bawah betul akan sebut sahir. Sahir. Tapi dia ni sahir. Macam gitu, sahir. Itulah dia al-imalah. Baik, dan al-imalah ni ialah kita kata sebutan Bani Tamim, Asad, Qais dan yang duduk di Najd. Najd ni sekarang ni kalau di Arab Saudi tu yang di sebelah Riyadh, sebelah Dammam, Najd. Okey. Wala yang yumilu al-Hijaziyun, tapi yang Hijaz ni yang sebelah tepi patah ni, yang sebelah apa ni, Mekah, Madinah. Okey. Najd tu yang kalau di Arab Saudi, kita tengok peta Arab Saudi, dia sebelah tu sebelah bukit lah. Sebelah bukit tu. Kalau kita sini enggak bahagian sebelah Kuala Berang, sebelah belah ke dalam tu. Tapi kalau Al-Hijazi ni tepi pantai ni. Saya penarik, saya Kuala Negeri ni sebelah pantai. Itu Al-Hijazi ni, dia Mekah, Madinah dekat pantai ya. Okey. Jadi orang-orang yang Al-Hijazi ni dia la yumilu illa qalilan. La yumilu illa qalilan. Mereka tidak buat imalah kecuali sikitlah. Tapi Banu Tamim, Asad, Qais dan juga di Najd tu, ammatun Najd, kebanyakan kabilah di Najd, mereka akan ada imalah dalam bahasa mereka lah. So sekarang ni kalau imalah ni banyak kita dengar orang Syria, orang Palestin, orang sebelah sana. Okey. Baik, kita bersambung kepada slide yang kedua setelah ni. Okey, seterusnya kita tengok sebab dan juga mawani', asbab wa mawani'. Sebab ni ialah illah, kenapa kita boleh, dengan adanya sebab ni kita pun boleh buat imalah. Dan mawani' ialah yang menghalang. Okey, mungkin untuk tajuk kita ni cukup dengan kita tengok asbab sajalah, sebab asbab ni ada 7. Okay, mawani' ni mungkin kita sambung dalam sesi lain lah ya. Okey. Walaha asbabun wa mawani'u fa asbabuha sab'atun. Okay, dia ada sebab yang membolehkan berlakunya imalah, dan dia ada mawani' yang menghalang daripada berlakunya imalah. Okey. Sebab tu ada 7. Baik. Dalam slide ini ada 2 di sini. Yang pertama, kaunul alifi mubdalatan min ya'in mutatarrifatin haqiqiyatan kal fata washtara au taqdiran kafatatin li taqdirin fisali ta'it ta'nifi la nahwu babun li'adamit tatarrufi. Apa maksud dia? Okey, baik. Di sini ada 3 perkara lah. Yang pertama, kita tengok contoh al-fata dengan ishtara. Al-fata tu maksud dia pemuda, asyab. Kita boleh sebut al-fatih. Kita buat imalah. Al-fatih. Ishtara kita boleh kata ishtari. Ada imalah situ lah. Okay. Kenapa? Tu sebab dia kenapa. Kenapa kalimah al-fata dengan ishtara boleh berlaku imalah? Dan mungkin kita boleh dengar daripada orang yang bercakap dialek imalah ni, kita akan dengar ishtara disebut fatih, dia sebut fatah, ishtara tak. Dia ada imalah. Kenapa sebabnya? Kita kena tahu.
Sebab dia adalah kaunul alifi mubdalatan min ya mutafarrifatin hakikiyatan. Alif tu yang ada pada kalimah al-fatah. Tengok al-fatah. Alif kan belakang sekali tu. Alif tu asal dia adalah ya, huruf ya. Dan huruf ya tu dia duduk di mutatarrifah. Ada berapa kali dah kita jumpa istilah ni. Mutatarrifah maknanya duduk di akhir kalimah tu. Dia huruf yang last sekali. Okey, dia huruf yang last sekali. Okey. Dan dia haqiqiyah. Dia memang betul duduk di last sekali. Tengok kan? Al-fatah last sekali kan? Ishtara last sekali. So al-fatah, alif tu asal dia daripada ya. Ishtara sama juga. Asal dia daripada ya. Kalau kita tengok fa'il dia fatiyah. Ishtara asal fa'il dia syariah. Boleh rujuk kamus. Okey. Baik. Dan dia memang ya betul lah. Dia duduk ya yang duduk di hujung betul-betul. Ya mutatarrifah hakikiyatan. Ya tu secara hakikinya dia duduk di hujung betul. Last sekali. Nampak? Okey. Ataupun ya tu dia duduk di hujung tapi kita takdirkanlah. Dia bukan secara hakiki tapi kita takdirkan dia duduk di hujung. Takdir lagu mana tu? Kita anggaplah lagu mana. Tengok contoh Fatatul. Okey. Alif tu yang asal daripada ya. Dan alif tu dia bukannya duduk di hujung sangat tu, tapi kita takdirkan dia duduk di hujung. Sebab apa? Sebab dia berpisah. Infisal ta'it ta'nis. Okey. Ada ta'ut ta'nis lepas dia. Okey. Dan ta'ut ta'nis tu pula dia macam terpisah. Fatatun. Dia tersambung dengan alif tu kan. Dia macam terpisah. Maka dia takdirkan yang apa ni kalimah ni apa ni kita boleh imalahkan dia sebab dia takdirkan yang alif tu duduk di hujung. Macam duduk di hujung. Gitu. Maka dia boleh sebut fatah, fatah, boleh imalah. Okey, jelas Baik. Kemudian dia kata la, tak boleh. Nahwu bab. Bab tu tak boleh nak awak kena sebut babe. Babe. Tak boleh. Bab kena bab. Tak boleh berlaku imalah. Sebab apa? Sebab li'adamit tatarruf. Sebab alif tu, memang betul ada alif dalam kalimah ni, tetapi alif tu bukannya duduk di hujung. Yang duduk di hujung ialah huruf ba. Okey? Boleh. Baik, itu yang pertama. So sebab yang pertama ialah kerana alif tu asal daripada huruf ya yang duduk di hujung kalimah, sama ada secara hakiki ataupun secara takdiri. Baik, yang kedua, kaunul ya'i takhlufuha. Ha tu balik kepada al-alif. Kaunul ya'i takhlufuha fi ba'd at-tasarifi. Kadang-kadang dalam setengah tasrif untuk kalimah tu, huruf ya tu dia menggantikan alif. Tu maksud kaunul ya takhlufuha. Takhlufu ni maksud dia asal makna dia apa makna khalfun? Apa makna as-salaf wal khalaf? Salaf ni orang hak yang al-khalaf ni orang hak yang mari selepas salaf. Al-khalaf. Khalaf ni orang duduk belakang. Orang hak mari selepas tu. Jadi dalam konteks ni dia ya tu dia duduk belakang alif, maknanya dia akan ganti alif bila alif tu tak ada dalam sesetengah keadaan. Itu maksud takhlufuha. So ringkasnya nak kita nak faham dia gantilah. Ya itu menggantikan alif dalam sesetengah tasrif. Contoh malha, kalimah malha, alif pada malha tu dan alif pada kalimah arta. Malhan, artan, hubla. Ghaza, tala saja. Semua ni alih-alih yang ada pada huruf pada kalimah ni ada berapa tu? 1 2 3 4 5 contoh. 6 1 2 3 4 5 6. Hak mula-mula tu isim, malha, arta, hubla tu isim. Ghaza, tala saja tu fa'il. Kesemua ni alif tu yang kita nampak tu pada kalimah tu di dalam sesetengah tasrif dia. Bukan semua. Dia ditukar kepada ya. Contoh dia malha. Malha ni apa? Malha ni tempat
Malha ni tempat apa, tempat lara lah, tempat hibur, tempat hiburan. Okey, kalau dua, malhayan. Alif tu bertukar jadi ya, malhayan. Ni ketika kita tasrifkan dia kepada tasniah musanna, malhayan. Artayan, arta ni apa, sejenis pokok lah di padang pasir. Awak boleh google lah, Google Image awak tarik je Google Image kalau awak nak tengok. Dia sejenis pokok di padang pasir yang biasa dia guna untuk apa panggil, untuk proses samuk lah, bahan untuk samuk kulit binatang. Arta. Okey. Hubla ni mengandung. Kalau kita kata fatatun hubla, maknanya fatatun hamilun, dia mengandung. Okey. Ghaza menyerang, tala membaca, saja tu menutup. Wadduha wal laili idza saja. Saja tu menutup. Okey. Ketika kita buat tasniah untuk malha, arta dengan hubla ni ada ya, tengok malhayan, artayan, hublayan. Dan kalimah ataupun fa'il ghaza, tala dengan saja, ketika kita bina dia dalam bentuk mabniyun lil majhul, kita kata ghuziya, tuliya, sujiya, diperangi, dibaca dan ditutup. Nampak? Ya ada tu. Maka tu sebab dia kenapa kalimah-kalimah ni kita boleh apa? Boleh sebut dia dengan cara al-imalah, malha, arta dan seterusnya lah. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah kepada slide yang ketiga untuk sebab-sebab berikutnya. Baik, seterusnya kita masuk kepada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah kaunul alifi mubdalatan min. Sini ni Ustaz Beki ni dia ada salah cetak ni. Apa ni? Situ tu Ustaz tulis ain. Dalam teks ni kalau awak tengok dia salah cetak, dia tulis ghair. Memang salah lah. Jadi sepatutnya bila Ustaz rujuk dalam alhamdulillah, bila Ustaz rujuk dalam kitab yang bercetak dengan Ustaz ni, dia ain sebenarnya, bukannya ghairinya. Jadi kaunul alifi mubdalatan min ain fa'al ya'ulu. Ya'ulu maksud dia yasiru, menjadi. Inda isnadihi litta'i, ta'ul fa'ilah, ya'ulu ila lafzi ataupun wazni. Lafzi ni maksud dia wazni. Ni pun sama Ustaz Beki ni, asal dia dalam buku dia tulis qiltu. Dia bukan qiltu, filtu, sebab dia wazan, wazan fa'ala, asal dia fa'iltu. Lepas tu dia buang ain kan, dia buang ain, maka dia jadi filtu. Okey, bil kasri. Bil kasri maknanya huruf fa tu, wazan apa ni, huruf fa tu dalam wazan tu dia bagi bawah. Kaba'a, kala, haba, kada, mata. Id taqulu bi'tu, kiltu, hibtu, kittu, mittu. Mittu tu ala lughati man kassaral mima. Mittu tu dia ada dua lughah, ada dua cara baca dia. Satu puak baca mittu, satu puak lagi baca muttu. Jadi ala lughati man kassaral mim tu balik kepada mittu je. Hal lain tu tak boleh. Bi khilafi nahwi qala. Okey. So apa maksud dia ni? Maksud dia gini, dengan Ustaz urai. Okey. Sekarang ni sebab bi'tu, contoh kita ambil bi'tu. Mudah melalui contoh kita nampak. Okey. Ba'a, bi'tu. Ba'a maksud dia apa? Jual kan? Jual. Baik. Dia jual. Kalau saya jual kita kata apa? Bi'tu. So fi'il ba'a ni alif tu dia diganti daripada apa ni, daripada ain. Ain tu wazan dia kan. So sini diganti daripada apa? Okay, awak take note, tulis daripada sama ada waw ataupun ya lah. Okey. Yang mana
waw dengan ya tu dia duduk di tempat ainul fa'il. Okey. Dan fa'il tu fa'il macam mana? Fa'il yang ketika kita isnadkan dia kepada ta'ul fa'il. Contoh saya jual. Tu maksud isnad litta, bi'tu, bi'ta, tuma, tunna, ikutlah kan. Okey. Ketika kita isnad tu dia mari atas wazan filtu, maknanya ba tu bagi bawah. Sebab tu kita baca bi'tu, kiltu, hibtu ila akhiri. Dia bagi bawah. Nampak? So dengan sebab dia bagi bawah tu, maka kita pun boleh apa? Kita boleh imalahkan dia. Kita boleh imalahkan dia. Okey. Jelas kan? Apa ni? Tetapi tala tak boleh. Kenapa tala tak boleh? Sebab tala bila kita isnadkan dia kepada tak, kita baca apa? Tultu, bagi depan kan? Tak boleh. Dia untuk yang bagi bawah je. Maknanya mana-mana fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ni kan ba'akala, haba, apa semua ni fi'il ajwaf. Okey. So mana-mana fi'il ajwaf yang alif dia tu sama ada asal dia waw ke ataupun ya ke, tak kira lah. Bila kita isnadkan dia kepada tak, maka dia bertukar wazan dia menjadi wazan filtu. Maka pada masa tu kita boleh imalahkan kasrah tu. Kasrah tu kita tak sebut dia kasrah lah, kita jadikan dia imalah. Kan sebab kalau kita tengok pada ta'rif imalah pun dia boleh berlaku pada alif tu, ataupun dia boleh berlaku pada apa? Dia boleh berlaku pada fathah kan, ataupun dia boleh berlaku pada kasrah, tapi bukanlah kasrah yang bagi betul, tapi dia imalah. Boleh? Okey, itu sebab yang ketiga. Okey, sebab yang keempat, jadi semua ada 7 okey, ada 3 lagi. Sebab yang keempat ni sangat-sangat mudah. Wuqu'ul alifi qabla ya. Itu saja. Mana-mana alif yang berada sebelum ya. Contoh bay'tu, sayartu. Bay'tuhu, sayartuhu tu kan. Bay'tu, sayartu. Maka tengok alif, lepas tu selepas sebelum berada, maknanya selepas alif tu ya, maknanya alif tu berada sebelum ya lah, sama lah kan. Alif selepas dia ada ya, maknanya alif itu berada sebelum ya, maka kita boleh imalah. Kita boleh baca bay'tuhu, kita baca bay'tuhu ke. Ustaz minta maaf lah, kadang sebutan tu tu ustaz itu sana awak rujuk video lah, video pasal imalah kan. Tu lidah orang Arab sendiri. Ustaz sekarang ni ustaz tahulah kaedah dia tu, tapi ustaz nak sebut tu sebab ustaz bukan orang qiraat kan. Cuma ustaz tahulah kaedah dia tu. Jadi tapi sebutan hak betul tu kena dengar daripada orang Arab sendiri lah. Boleh rujuk video, lepas awak kiaskan lah. Okey. Boleh. Tapi dia imalah lah. Bay'tuhu, sayartuhu. Okey, clear lah? Okey, so habis dah 4 sebab. So kita akan masuk kepada sebab 5, 6 dan 7. Okey, baiklah. Sekarang ni kita masuk kepada 3 sebab yang terakhir. Khamisuha, sadisuha, sabi'uha. Tapi yang sadisuha tu ustaz nak ajar last sekali. Ustaz nak ajar dulu khamisuha dengan sabi'uha. Sebab apa? Sebab sadisuha ni dia banyak sikit contoh dia. Dia tidak complicated, cuma dia kena bagi perhatian lebih sikit. Sebab dia ada banyak situasi ya. Ada 4 ataupun 5 contoh di situ. Waktu yang kita last kali selepas ni. Kita settle dulu khamisuha dengan sabi'uha. Baik, apa makna khamisuha ni ataupun apa sebab khamisuha ni? Wuqu'uha ba'da ya'in muttasilatin aw munfasilatin biharfin aw harfaini ahaduhuma alha. Okey. Nahwu iyan, syaiban dan dakhaltu baitaha. Okey. Apa maksud dia? Okey, wuqu'uha al-alif tu ya, ha tu balik kepada al-alif. Alif tu dia berada selepas ya.
dan dia bersambung dengan alif tu. Contoh dia apa? Tengok iyan tu. Iyan. Tengok contoh selalu. Iyan. 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 Alif tu kan? Baik. Dia berada selepas ya, ya, dia berada selepas ya. Lepas tu dia sambung lalu muttasilah. Dia sambung dengan ya tu. Maka dia boleh imalah situ. Okey. Baca iyan tu bacaan biasa, tak ada imalah ataupun iyan. Dia imalah. Ya fathah tu Okey. So alif tu dia imalah kan. Fathah alif tu. Okey. Tu satu. Yang kedua, dia tidak bersambung, dia berpisah, munfasilah, dia terpisah. Dia ada huruf lain. Dan huruf tu sama ada satu huruf ataupun dua huruf. Kalau hak yang terpisah dengan satu huruf, di antara ya dengan alif tu, contoh dia syaiban. Nampak? Cuba tengok huruf ya. Okey, huruf ya tu syai, syai tu huruf ya. Lepas tu alif, alif. Tapi dia ada terpisah dengan satu huruf, iaitu huruf ba. Maka boleh baca syaiban, syaiban. Boleh. Tu sebab dia terpisah dengan satu huruf. Okey. Terpisah di antara ya dan juga alif. Ataupun dia terpisah dengan dua huruf, tapi syarat dia salah satu daripada dua huruf itu ialah huruf ha. Contoh, dakhaltu baitaha. Syahid pada baitaha tu. Pada baitaha. Okey, baitaha. Tengok huruf ya. Bai. Bai tu kan, ya tu kan. Okey, bai. Lepas tu ta, bagi atas. Okey, lepas tu ha, bagi atas, lepas tu alif. So di antara ya dengan alif tu ada dua huruf situ. Satu huruf ta dan satu lagi huruf ha. Dia mesti huruf ha. Okey, maka di situ boleh berlakunya imalah. Okey, boleh tak? Baik. Seterusnya nombor 6 kita postpone lepas ni. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni kalau tengok contoh tu memang masyhur lah, wadduha tu lah. Okay, kita semua tahu kan contoh tu, baca imalah. Tapi sebab apa kita baca imalah tu? Sebab dia adalah iradatut tanasubi baina kalimataini. Umilat ihdahuma li sababin mutaqaddim. Sebab apa? Sebab nak tanasub je. Tanasub ni apa? Kita nak bagi tali ya. Dia tak ada syarat. Kalimah tu memang tak ada satu pun daripada 7 syarat ni. Tapi dia memang syarat yang ke-7 lah kan. Dia tak ada satu pun daripada 6 syarat. Dia tak ada satu pun daripada 6 syarat. Tapi kita buat imalah juga. Sebab apa? Sebab kita nak iradatut tanasub. Sebab kita nak bagi dia tali. Nak ikut geng-geng dia lah. Nak bagi dia tali dengan apa? Dengan dua kali, dengan kalimah selagi lah. Baina kalimata ini maknanya kalimah ni yang kalimah selagi. Nak bagi ada tanasub. So dalam konteks ni wadduha tu dia nak bagi tanasub dengan apa? Dengan saja dan juga dengan qala. Saja dengan qala tu dia boleh imalah. Sebab apa? Sebab dia ada sebab. Li sababin mutaqaddim tu, dengan sebab yang disebut sebelum ni lah. Kalau saja dengan qala ni adalah sebab yang pertama ke kedua tadi. Ustaz tak ingat dah, tengok balik. Pertama ke kedua tadi. Saja. Yang kedua. Saja dengan qala ni sebab yang kedua. Tengok balik. Okey. Jadi dia tu memang ada sebab. Ad-duha ni tak ada sebab. Tapi dia jadi sebab yang ke-7. Sebab yang ke-7 iaitu dia bolehlah juga imalah sebab nak usul sama dengan geng-geng dia tu. Dan wadduha ni kenapa dia tak boleh imalah ikut sebab-sebab hak yang selain daripada hak nombor 7 ni. Sebab dia kata li'annal alifad duha tu la tumalu idhiya munqalabah anwaw. Sebab dia munqalabah anwaw, dia tak boleh. Itu ya, wadduha. Alif tu dia dia duduk belakang dah tu. Dia memang duduk mutatarrif dah tu. Alif tu kan, tapi dia tidak
boleh berlaku imalah sebab asal alif tu bukan ya. Asal alif tu ialah waw. Sedangkan syarat nombor 1 tu alif mutatarrifah yang dia asal dia adalah ya. Okey. So yang ni clear, mudah ya. Nombor 5 dengan nombor 7 ni mudah. Okey. Sekarang ni kita fokus kepada yang nombor 6 sebab nombor 6 ni dia banyak contoh dan situasi dia Okey. Baiklah. Kita sampai kepada sebab yang terakhir ya. Iaitu wuqu'ul alifi qabla kasratin mubasyaratin kasalim au ba'daha munfasilatan minha biharfin ka kitab au biharfaini kilahuma mutaharrikun wa thanihima ha'un wa awwaluhuma ghairu madmumin ka yuridu an yadribaha duna huwa yadribuha au awwaluhuma sakinun ka shimlal au bihadaini wa bilhai ka dirhamaka. Panjang okey. Lepas tu yang Ustaz kata dia banyak contoh. Nampak macam complicated tapi tak apa. Dengan molek Ustaz urai ni. Okey. InsyaAllah boleh faham mudah je. So sekarang ni sebab yang ke-6 lah kalau ikut turutannya 6, tapi ni kira yang ke-7 lah, yang terakhir. Sebab yang menyebabkan atau membolehkan kita sebut secara imalah. Okey, apa dia? Tengok dulu. Kita ambil contoh Salim. Okey, Salim kita tengok lagi contoh ya. Lagi contoh. Salim. Salim Iklim rahimahullah. Salim kenapa boleh imalah? Apa sebab dia? Sebab dia, cuba tengok alif. Wuqu'ul alif. Alif tu, tengok sambil-sambil dengan huraian ustaz ni, sambil tengok contoh. Alif. Okey. Dia berada di mana? Qabla kasrah mubasyarah. Sebelum kasrah. Mubasyarah ni selalu. Tengok. Alif, lepas tu kasrah. Macam dia sambung lah. Tu maksud mubasyarah. Bukan sambung dari segi tulisan, mana daripada segi turutan dia tu selalu. Alif, lepas tu kasrah. Bila gitu boleh imalah. Itu satu. Baca apa? Salim Salim. Okey, Salim. Okey. Ataupun okey, tengok contoh yang kedua. Kitab. Sekarang ni awak tengok hubungan di antara kasrah dengan alif je. Kasrah dengan alif, kasrah dengan alif. Okey. Contoh Salim ni dia alif dulu baru kasrah. Contoh-contoh selepas ni yang ada 4 lagi tu, kitab sampai habis tu ialah kasrah baru alif. Kasrah baru alif. Cumanya yang membezakan kenapa ada 4 ni sebab tengok kepada huruf yang berada di antara kasrah dengan alif tu. Ada yang satu huruf macam kitab. Kitab satu huruf kan? Kaf tu baris bawah, kemudian alif. Di antara kaf yang baris bawah dengan alif tu ada satu huruf yang memisahkan di antara mereka berdua, iaitu huruf ta. Yang tu dia kata au ba'daha, yakni ba'da kasrah munfasilatan minha biharfin. Dia terpisah dengan satu huruf. Kitab. Okay. Maka apa? Maka bolehlah imalah ta tu. Baca ta tu boleh imalah. Okay. Kitab. Kitab. Baik. Satu ya, dua contoh ataupun dua situasi, dua keadaan. Yang ketiga, ia terpisah di antara kasrah dengan alif, tetapi dengan berapa huruf? Biharfaini, dengan dua huruf. Okey. Dua huruf ni macam mana? Yang berpisah dua huruf ni, dia ada pula dia punya syarat-syarat dia. Okey, yang pertama, kilahuma mutaharrikun. Kedua-dua huruf tu berbaris. Okey. Satu,
Itu syarat dia yang pertama. Yang dua huruf ni berbaris. Syarat yang kedua, wa thanihima ha. Huruf yang kedua tu mesti ha. Kedua mesti ha. Syarat yang ketiga, wa awwaluhuma ghairu madmum. Huruf yang mula-mula tak boleh bagi depan. Tak boleh bagi depan. Okey, contoh dia bagi atas. Yadribaha. Situ syahid dia, yuridu an yadribaha. Dia ayat penuh, yuridu an yadribaha. Tapi syahid dia yadribaha. Cuba tengok contoh tu yang ustaz tulis tu, ustaz dah pun baris dah tu. Cuba tengok ra tu baris bawah. Lepas tu alif kat belakang tu. Di antara ra yang baris bawah tu, kasrah tu dengan alif tu ada berapa huruf? Ada dua huruf. Huruf ba dengan huruf ha. Kedua-duanya mutaharrik? Ya, kedua-duanya mutaharrik. Apa ni? Huruf yang pertama berbaris di hadapan? Tak. Dari atas situ. Okey. Huruf yang kedua huruf ha. Maka bolehlah imalah. Yuridu an yadribah. Imalah lah alif tu, ha alif tu imalahkan. Okey. Tapi dia kata kalau contoh huwa yadribuha. Huwa yadribuha. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab salah satu syarat dia tidak lengkap, tidak ada, tak kena, iaitu ba itu berbaris di hadapan. Habis. Sentuh kan? Okey, baik, ada dua lagi. Shimlal dengan dirhamaka. Okey. Shimlal tu kenapa boleh imalah? Okey, cuba tengok kasrah baris bawah shin tu, Okey. Lepas tu tengok alif. Di antara kasrah dengan alif tu ada berapa huruf? Ada dua huruf. Mim mati dengan lam bagi atas. Okey. Tu dia kata awwaluhuma sakin. Dia dua huruf tapi salah satunya maksudnya hak yang mula-mula, huruf yang mula-mula tu baris mati. Tu boleh. So shimlal ni apa ni, sebab huruf mula-mula tu mati. Boleh. Okey. Kalau tadi yadribaha tu sebab dia berbaris, lepas tu salah satunya huruf ha, lepas tu huruf yang mula-mula tu baris dia bukan baris depan. Maknanya baris atas boleh, baris bawah boleh. Okey. Yang akhir ni dirhamaka. So ni nak kena faham molek ni. Dia kena ringkas, dia sebut au bihazaini. Bihazaini tu balik pada apa? Ini dua ni balik pada siapa? Tulis molek Okey, dengan molek Ustaz Nakabur ni. Okey. Dirhamaka. Hak ni tulis molek. Hak ni adalah ada 3 huruf. Di antara kasrah dan alif. Cuba tengok. Yang dal tu kasrah, dir. Okey. Lepas tu ada huruf apa? Ra, ha, mim. Okey, ra, ha, mim. Okey. Lepas tu huruf yang pertama ni tulis, dia kata huruf yang pertama sakin. Tu maksud hazaini tu. Huruf yang pertama sakin macam shimlal tu kan. Huruf pertama sakin. Ni dir, ra tu sakin. Huruf pertama selepas kasrah. Okey, sakin. Lepas tu salah satu daripada 2 huruf lagi tu, dia kan 3 huruf kan? Okey, salah satu daripada 2 huruf lagi tu adalah ha. Adalah ha. Situ tengok dirhamak. Dirhamak. Ha kan? Ha. Bagi atas tu kan ha. Salah satu daripada 2 huruf lagi tu. Huruf yang mula-mula mati, ra tu. Lepas tu ada lagi 2 huruf. Lepas tu baru mari alif kan? So salah satu daripada 2 huruf tu sama ada huruf yang kedua ke huruf yang ketiga ke ha. Itu syarat dia. Okey. Jadi maka sini kita baca dia imalah dirhamek. Dirhamek. Imalah lah, boleh imalah alif tu. Kasrah mim, kasrah pula mim fathah tu kan. Okey. Boleh tak? Jadi sini kita tengok pada contoh ni, kalau salim. Salim, okey, alif mati selepas dia kasrah selalu. Baik. Kitab, okey, di antara kasrah dengan alif ada 1 huruf yang berbaris. Baik. Yadribaha, di antara ra yang bagi bawah dengan alif tu ada 2 huruf yang berbaris, salah satunya ha, dan huruf mula-mula tu dia
tidak berbaris di hadapan. Okey. Shimlal di antara baris shin kasrah tu dengan alif dia ada dua huruf dan huruf pertama dia adalah mati. Okey. Dan dirhamat di antara baris bawah dengan alif tu dia ada tiga huruf. Huruf pertama dia mati, lepas tu salah satu daripada dua huruf tu adalah huruf ha. Boleh? Okey, jadi itu sahaja yang perlu awak dengar, faham, baca, hadam. Kena dengar banyak kali, faham, baca banyak kali, insya-Allah hadam, buat catatan, dengar betul dengan niat nak mengaji. Dengar hak ustaz ajar ni, faham. Okey, insya-Allah kalau awak hadam maklumat dalam 6 slide ni ataupun 5 slide ni yang ustaz rakam huraian dia ni, insya-Allah kalau awak ingat betul-betul, awak boleh jawab soalan bahagian al-imalah di dalam peperiksaan nanti, insya-Allah, ya. Okey, ilmu awak dapat sekarang ni, awak telah dah ustaz rasa 7 syarat ni. Baki lagi kita ingat teringat lah kan. Faham tu, faham dulu. Ingat teringat tu kita cubalah ingat faham, dapat ilmu, lepas tu untuk exam nanti kan jawablah dengan ilmu yang ada di dada tu, dan minta bertawakallah kepada Allah. Boleh ya? Jadi cukuplah setakat itu. Insya-Allah ada satu lagi tajuk, iaitu al-idgham. Okey. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.